Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, tetamu kita cukup istimewa hari ini. Beliau merupakan pemenang emas Sukan Paralimpik Tokyo dan juga pemain nombor 1 dunia badminton para pada ketika ini. Dengan itu saya perkenalkan jago badminton para negara, Chia Lik Hao. Apa khabar? Hai, khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Sukan Plus Close Up minggu ini. Terlebih dahulu kita ingin tahu dan mengenali lebih dekat siapa sebenarnya Chia Lik Hao ni. Okey, saya adalah pemain para badminton negara dan saya bermula bermain badminton pada umur 9 tahun dan sejak umur 9 tu saya bermain dekat sekolah lah. Itu adalah salah satu kurikulum yang kita harus sertai lah semasa dekat sekolah rendah dan dari situlah saya bermula berlatih badminton dan ibu bapa saya pun hantar saya ke latihan yang lebih profesional lah, bukan dekat sekolah sajalah. Dan saya mula menyertai para badminton tu pada umur 15 dan juga semasa tu saya pun ada bertanding dengan pemain-pemain yang able seperti open yang biasa tu saya pun pernah main sampailah saya umur 21 saya berhenti bertanding dekat pertandingan dekat yang able dan cuma fokus sepenuhnya dekat para badminton saja. Baik, kita ingin tahu juga Lik Hao, adakah sejak lahir sudahnya begini ataupun ada kisah sebenarnya yang orang tidak tahu yang ingin Lik Hao boleh kongsikan, ingin ceritakan? Okey, kekurangan saya adalah sejak lahir lah sebenarnya dan nama yang spesifik tu adalah Erb's palsy. Yeah. So tangan kanan saya tak boleh nak menegak, so dia straight saja dan tak boleh angkat tinggi lah dan agak lemah lah kalau nak bandingkan dengan tangan kiri saya. Jadi bagaimana sebenarnya penerimaan Lik Hao tu? Adakah ia menjadikan kekuatan untuk Lik Hao, menjadikan dia sebagai satu kelebihan seperti pemain badminton sekarang ni? Memang saya tidak begitu mengira lah ataupun kalau ada budak-budak yang mereka ejek saya ke atau pandang rendah dengan saya, memang saya tidak peduli. I don't care lah. Dan saya cuma fokus apa yang saya nak buat dan apa yang saya suka, hobi saya pergi menunjukkan lah kepada semua orang ataupun keluarga saya dan akhirnya ibu bapa saya pun nampak lah memang saya ada bakat dalam sukan badminton dan mereka pun hantar saya ke latihan yang mencari jurulatih yang lebih bagus untuk saya lah, untuk menjalankan latihan yang lebih bagus ataupun lebih intensif lah semasa tu. Lik Hao, bagaimana sebenarnya kita ingin tahu Lik Hao menjalani kehidupan seharian tu? Mungkin sukar, mungkin juga Lik Hao perlu mengatur lebih baik cara menjalani kehidupan seharian tu, boleh kongsikan? Okey, kehidupan seharian saya sekarang ni adalah cuma nak fokus untuk menjalani latihan sepenuh masa lah. Seperti saya kena bangun pukul 6 setiap pagi dan latihan saya bermula pada pukul 7.30 dan sampailah lebih kurang 11.30 macam tu. Then saya akan balik makan tengah hari dan saya rehat. Dan pukul 3.30 saya bermula latihan fizikal pula lah. Dan ini adalah rutin setiap hari dan cuma Sabtu setengah hari dan Ahad tu sepenuh hari tu saya akan rehat dan mengambil masa tu untuk keluarga saya lah. Macam Lik Hao ceritakan tadi, Lik Hao tidak kisah dengan apa yang mereka katakan terhadap Lik Hao dan bagaimana Lik Hao memberikan kekuatan kepada diri sendiri untuk membuktikan yang sebenarnya setiap kekurangan itu pastinya memberikan kelebihan buat diri kita. Okey, saya rasa sekarang ni kehidupan saya lebih ramai orang tahulah siapa saya, Chia Lik Hao sekarang ni kerana tahun lepas tu saya telah memenangi satu kejohanan yang agak paling besar lah untuk para badminton, iaitu Sukan Paralimpik ya di Tokyo. Dan kehidupan saya sekarang ni memang ramai memang nampak saya sudah berjaya, tapi saya pun kena bekerja keras jugalah untuk
mencapaikan misi saya seterusnya ataupun matlamat yang saya nak hadapi tu seterusnya tu saya harus fokus lah. Baik, kita juga ingin tahu Lee Hao sudah berkahwin? Ya, sudah kahwin. Okey, bagaimana kalau Lee Hao bukan seorang pemain badminton? Siapa sebenarnya Lee Hao, ataupun sukan apa, ataupun mungkin jadi pegawai bank ke, ataupun macam bagaimana? Okey, sebelum sukan para badminton tu telah dianjurkan di Sukan Paralimpik pada tahun 2018. Sebelum tu memang saya adalah satu pengurus jualan tu dekat satu syarikat sukan dekat Mid Valley situ. Ini syarikat ni adalah syarikat yang menerima saya semasa saya habis belajar dekat university, iaitu kita harus menjalani magang, internship. So saya pun bermula dengan syarikat itulah sampailah saya jadi satu pengurus jualan, sales manager, dan fokus dekat satu Malaysia lah jualannya. So saya rasa kalau saya tidak menyertai Sukan Paralimpik ataupun para badminton ni tidak dianjurkan di Sukan Paralimpik ni, saya rasa saya akan sambunglah bekerja dengan sebagai pengurus dekat syarikat ni. Liao, kenapa pilih badminton, Liao? Ini adalah satu hobi saya lah sebenarnya, dan saya pun belum pernah mencapai satu pentas ataupun kemenangan yang paling tinggi lah di pentas para badminton tu, iaitu semua orang pun tahulah sukan Olimpik ataupun dipanggil Paralimpik. Jadi selepas mereka maklumkan sukan para badminton ni akan dianjurkan di Sukan Paralimpik di Tokyo, saya pun berhenti kerja dekat syarikat tu, memberitahu bos saya bahawa saya nak mencapaikan matlamat saya ataupun nak menang dekat Sukan Paralimpik ni, kerana ini adalah salah satu pertandingan yang saya belum pernah menang lagi lah. Seperti sukan kejuaraan dunia ataupun sukan para ASEAN tu semua saya pun telah menang. Jadi ini adalah salah satu lah yang saya belum pernah menang. Jadi saya pun pergi kembali ke latihan sepenuh masa dan untuk mencapaikan target saya lah. Okay, Liao, kita tahu ni menggelar juara bukannya mudah. Pastinya setiap jatuh bangun, corak latihan, boleh kongsikan pattern latihan Lee Hao untuk menggelar seorang juara pada ketika ini. Okey, memang kita atau tadi saya pun sudah sebutlah, kita pun kena bangun awal latihan pada pukul 7.30, dan setiap latihan tu kita pun harus fokus lah, ataupun mempunyai satu tujuan kenapa kita nak buat program ni, ataupun kita ada set satu target lah untuk kita. Okey, hari ni kita nak train benda ni je, so kita kena fokus 100% fokus lah, kena sendiri pun kena berfikir lah macam mana nak menunjukkan satu latihan yang bagus, ataupun membuat latihan ni 100% untuk mencapai sesuatu lah. So ini saya rasa ini adalah satu benda yang saya sering buat dan sering berfikirlah untuk supaya saya dapat kejayaan yang seperti begitu. Ada perbezaan pattern training dengan atlet able ataupun dengan keadaan begini? Ada pun mungkin anda perlu melalui cara latihan yang berlainan ataupun bagaimana? Okey, dalam segi latihan saya rasa saya kena mengikut cara latihan yang dengan pemain-pemain able, kerana dalam segi kekuatan ataupun kepatasan mereka, saya rasa mereka dapat paksa saya lah. So ini adalah satu how to say kebaikan lah, ataupun positif advantage untuk saya lah, untuk saya berlatih dengan pemain-pemain able. Jadi kita tahu badminton menggunakan sukan tangan kan. So bagaimana you mendapatkan teknik yang betul untuk pukulan dan juga seperti serve, bagaimana? Boleh kongsikan? Okey, ini pun saya rasa ini adalah setiap hari latihan kita lah untuk mendapatkan feeling tu, cara nak
membuat servis yang bagus. Itu kita setiap hari kena latihan untuk membiasakan lah rasa ataupun feeling ataupun kekuatan tu semua. So dalam setiap latihan tu, setiap hari latihan itu kita kena fikirlah ataupun set dalam otak kita tu, okay, ini adalah feeling dia. So hari esoknya kita pun buat lagi supaya feeling tu kita dapat yang lebih solid lah. Pernah rasa give up dengan latihan? Pernah menangis kat court ke? Okey, bagaimana? putus asa tu menangis tak adalah. Nangis yang terharu pernah lah. Kalau nangis yang nak putus asa tu belum pernah, tapi rasa nak putus asa tu memang pernah lah. Kerana sukan para badminton ni ada baru dianjurkan di Sukan Paralimpik dan mereka baru dimaklumkan pada tahun 2018 dan saya pun telah menyertai Sukan Para Badminton ni pada tahun 2005 dan ini selama 13 tahun ni saya telah menunggu sampai mereka memaklumkan bahawa Sukan Para Badminton ni akan dimainkan di Sukan Paralimpik dan yang selama 13 tahun ni memang saya pernah berfikirlah saya nak berputus asa kerana faktor umur saya pun dah 30 lebih masa tu dan saya pun kena ada keluarga diri saya sendiri dan juga saya kena ada career sendiri. Saya bukan cuma nak berharap badminton dan tak ada di pentas Sukan Paralimpik ni untuk kehidupan saya yang masa yang akan datang. So benda ni saya pernah berfikirlah nak berputus asa, cuma nak fokus dekat bekerja dan mendapatkan kerjaya yang lebih bagus lah. Seperti rakan sparring bagaimana Liao? Kita tahu anda pun independent player. Yep. Dan dia juga memberi kesukaran untuk mendapatkan sparring yang bagus. Bagaimana anda mendapatkan rakan sparring yang bagus dan juga ialah untuk meningkatkan lagi persembahan anda? Okey, saya rasa rakan sparring saya memang cukup solid lah sekarang. Kerana saya pun berlatih dengan tim yang pemain-pemain independen yang baru keluar daripada national team tu. So saya rasa mereka dapat memberikan saya satu kesukaran lah. Memang dalam latihan tu memang mereka dapat paksa saya dan saya nampak semangat mereka tu. Saya sendiri pun dapat mendapatkan itu semangat lah nak lebih baik daripada mereka, walaupun tak dapat lebih baik daripada mereka, tapi saya pun cuba sedaya upaya untuk menunjukkan latihan saya yang cukup solid ataupun yang cukup positif lah. Dan kita tahu setiap kerjaan atlet ada watak penting di belakangnya. Dan kita tahu siapa Datuk Rashid Siddiq di sebalik kejayaan Lee Hau yang kesemua Lee Hau kecapi sekarang ni. Mungkin ada lagi jurulatih yang ingin memberitahu. Tapi kita ingin tahu siapa watak penting Datuk Rashid Siddiq. Okey, Datuk Rashid Siddiq tu dia telah menemani saya lah semasa pandemik yang 3 bulan sebelum kita berangkat ke Tokyo untuk bertanding di Sukan Paralimpik dan beliau pun menemani saya di kompleks sukan Bukit Jalil tu dalam bubble quarantine. Dia pun tiap hari menunjukkan satu perasaan ataupun sebagai macam seperti bapa saya lah. Dia menjelaskan ataupun menceritakan bagi saya bagaimana nak mengatasi itu tekanan ataupun perasaan yang semasa di pentas Paralimpik. Dan ini sangat penting kerana kita tak pernah bertanding di Sukan Paralimpik dan Datuk Rashid dia pernah memenangi pingat gangsa dekat Sukan Olimpik. Ya, jadi beliau pun dapat berkongsi dengan saya lah
pengalaman tu ataupun tekanan tu, macam mana nak menghadapi ataupun mengatasi tekanan semasa di Sukan Paralimpik. Jadi masa tu beliau pun banyak berkongsi dengan saya dan berkongsi, bukan sahaja berkongsi dalam segi pengalaman beliau, dan dia pun berkongsi dengan saya dalam strategi ataupun strategi yang saya harus bermain dengan lawan saya, seperti pemain Indonesia ataupun Jepun ataupun yang Taiwan tu. So ini adalah planning kita lah sebelum 3 bulan kita berangkat ke Sukan Paralimpik. Tapi sebelum tu memang saya pun telah memenangi banyak kejohanan sudah, dan sebelum tu pun banyak jurulatih yang saya pernah berlatih bersama mereka lah. Salah satu adalah Coach Noah Amada, bekas penolong Datuk Rashid Siddiq, dan Coach Noah ni saya mula mengikut beliau tu pada umur 16 kalau tak salah saya, sampai umur saya selama 4 ke 5 tahun lah selepas beliau pindah ke negara Iran menjadi ketua jurulatih, dan selepas tu dia kembali balik ke sini. Saya Coach Noah tu adalah orang pertama lah yang saya minta dia untuk menolong saya mencapai ataupun menjalankan latihan tu ataupun sampai saya ke Sukan Paralimpik lah. Saya yang mencari beliau lah. Cukup luar biasa. Yeah. So jadi sudah mengumpul 13 koleksi kejuaraan setakat ni. Yeah. Wow, itu sangat hebat. Dan bagaimana anda kekalkan aksi konsisten untuk menjuarai 13 koleksi kejuaraan Lihau? Yeah, sungguh luar biasa. Saya rasa sekarang ni saya bukan sahaja nak memberi tekanan untuk diri saya sendirilah. Selepas saya memenangi di Sukan Paralimpik tu, saya memberi saya diri sendiri tu satu perasaan lah, seperti nak enjoy saja dekat setiap pertandingan. Jangan bagi lebih terlalu banyak tekanan lah untuk saya, seperti anda Lek Hau ni, you harus menang di tournament ni, then next tournament tu you pun harus menang. Tak, saya tak berfikir seperti sebelum ini lah. Saya berfikir saya nak enjoy setiap game saja. Setiap kali saya bermain di pentas di pertandingan tu ataupun berlawan dengan lawan saya tu, saya enjoy, saya mencari kelemahan mereka untuk persiapan ke Sukan Paralimpik di Paris nanti. Jadi sebenarnya anda pun ada momen acara doubles juga kan, sepanjang dalam 13 koleksi kejuaraan ini. Bagaimana mendapatkan konsistensi dalam dua-dua acara tu kalau main satu tournament tu? That's what I nak cakap lah. Saya cuma nak enjoy. Saya tak berfikir begitu banyak, tak memberi tekanan untuk saya, kerana 13 kejuaraan ni ada yang termasuk kejuaraan yang international open lah, yang biasa saja. So saya pun tak nak bagi saya sendiri begitu banyak tekanan lah, kerana ini bukan masanya untuk bagi saya tekanan lagi, kerana saya rasa kita apa yang saya nak fokus tu adalah benda lain lah, seperti yang 2 tahun depan tu Sukan Paralimpik di Paris tu. Okey, memang saya nak set dekat situ, tapi kejohanan yang biasa ni memang saya nak enjoy saja. Enjoy, kalau dapat menang. Kalau menang tu dapat bonus lah. Bonus tu, kalau kalah pun tak apa. Jadi dengan keadaan situasi sekarang, prestasi sekarang, berbaki setahun lagi, ada pasang misi untuk pertahankan pingat emas di Paris 2024 nanti? Kalau kita nampak lah, kalau kondisi saya seperti sekarang ni, memang saya nak set misi saya lah untuk mendapatkan pingat emas. Kalau kondisi saya tu kurang bagus ataupun tidak dalam kondisi yang solid lah, kerana 2 tahun depan lagi umur saya pun dah 36, dan kita pun tak tahu apa akan jadilah seterusnya. So kalau kondisi saya memang sangat solid seperti sekarang, okey, memang saya target saya nak dapatkan pingat emas lagi lah di Sukan Paralimpik di Paris nanti. Ya, sebelum tu pernah alami kecederaan serius sepanjang karier ataupun tidak pernah injured? Kita sebagai pemain atlet
saya rasa semua orang pun pernah mengalami kecederaan lah. So itu pun memang mengganggu saya juga semasa latihan ataupun pertandingan. Kecederaan apa tu, Lihau? Dekat lutut saya dengan ni shoulder pun pernah injured lah. So kita itu bukan satu halangan lah. Kita pun kena tahu kita adalah atlet negara. So kita harus mengatasi kecederaan ataupun mencari fisio ataupun rehab yang solid, yang cukup baguslah untuk recovery-nya secepat mungkin. Okey, Lihau, baru ni pernah bermain di Purple League. Boleh kongsikan sikit pengalaman bermain di Purple League? Ialah berjumpa dengan star-star kan. So you datang sebagai juara Paralimpik. Boleh kongsikan pengalaman? Saya bermain sebagai main single kedua lah sebenarnya, dan yang lebih banyak tekanan itu adalah dekat main single satu. Jadi sesiapa yang bertemu dengan saya dekat main single 2 tu, saya rasa mereka lebih tekanan daripada saya, kerana mereka goyang tak lawan dengan awak masa tu? Memang saya rasa apa yang saya rasa lah, mereka lagi lebih goyang daripada saya lah, kerana mereka adalah atlet-atlet yang able, dan mereka bertemu dengan atlet para badminton kan, mereka pun ada sedikit tekanan lah, saya rasa lah. Tapi itu bukan satu alasan untuk mereka. Saya rasa saya cuma dapat main 2 kali saja dekat Purple League ini, dan seterusnya saya tak dapat turun gelanggang kerana mereka pun telah tukar format tu. Sebelum ni main single 2 main dahulu, tapi selepas sampai ke genting main start separuh akhir, main single 2 tu main dalam yang akhir lah. So game yang kelima lah, game yang terakhir lah. So saya pun tak dapat turun gelanggang bermain. So saya cuma dapat main 2 kali. Sekali adalah bertemu dengan pemain Ampang, dan sekali lagi dengan pemain Singapura. So saya rasa pengalaman 2 kali bertemu dengan anak-anak muda tu memang mereka masih kurang pengalaman lah. Mereka tak dapat kawal ataupun mereka tak dapat mengatasi tekanan yang semasa mereka mengetahui bahawa mereka akan bertemu dengan pemain para badminton negara Malaysia. Okay, Lihau, itu satu pengalaman yang menarik di Purple League, dan kita ingin tahu apa lagi yang belum cukup untuk Lihau. Yelah, you dah become Paralympic champion, 13 kejuaraan. Apa lagi yang belum cukup? Boleh kongsikan? Saya rasa semua kejuaraan saya pun telah pernah menang, dan saya nak, apa yang saya nak lagi sekarang ini adalah pingat emas kali kedua di Sukan Paralimpik lah. Ini adalah matlamat saya lah. Sebelum menutup karier? Sebelum menutup karier ataupun nak melanjutkan lagi, saya pun tak tahulah. Kita kena tengok keadaan saya lah pada tahun 2024 lah. Lihau, ada pasang impian juga ingin menjadi jurulatih satu hari nanti? Ini tidak akan diabaikan. So mungkinlah, tapi ini saya akan meeting dulu ataupun discuss dengan family saya ataupun pihak MSN, bahawa tengok mereka nak saya menjadi jurulatih sebagai jurulatih di Sukan Para Badminton tak, dan ini akan berbincanglah dengan mereka selepas karier saya nanti. Kalau sikit saya Lihau, apakah harapan untuk barisan pelapis Lihau terutama dalam kategori SU5 ni di masa hadapan? Boleh kongsikan pada penonton? Okey, saya rasa mereka harus lebih bekerja keras lah, dan jangan rasa nak begitu cepat berputus asa, kerana umur saya pun dah 30 lebih, tapi mereka pun masih muda lagi. Pelapis yang di SU5 tu memang mereka masih muda lagi, dan mereka harus lebihlah bekerja keras lebih untuk mendapatkan untuk replace saya pada masa depan. So saya harap mereka dapat
dapat memenangi sesuatu kejohanan dahulu untuk mereka membinakan kepercayaan diri sendiri dan latihan tu pun lebih berfokus dan lebih bersemangat dan akhirnya mereka saya rasa haraplah mereka akan berjaya lah pada satu hari nanti. Baik, terima kasih Lee Hau atas segala perkongsian yang menarik dan kita doakan semoga jago badminton negara ini terus berjaya di masa depan. All the best. Dan pastinya setiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya tersendiri. Baik, sekian saja Sukan Plus Close Up minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum dan salam hormat.